Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan tentang isu-isu pembasmian kemiskinan di Malaysia. Saya Najwa Awati binti Cik Hussein, Geometrik 050203. Kemiskinan merupakan masalah yang paling besar kerana ia mempengaruhi kehidupan seseorang individu serta senjata yang mampu memusnahkan manusia dan negara. Pihak kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia. Antaranya ialah mewujudkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia iaitu YAPIM, yang mana yayasan ini diwujudkan adalah untuk membantu meningkatkan taraf hidup serta ekonomi rakyat Malaysia. Seterusnya, definisi kemiskinan secara umum. Kemiskinan ini didefinisikan sebagai keadaan yang mana manusia hidup dalam serba kekurangan serta tidak mempunyai harta dan kekurangan pendapatan dalam memenuhi keperluan asas untuk menampung kelangsungan hidup. Seterusnya, kemiskinan menurut perspektif Islam ialah, menurut Yusuf Qaradawi, kefakiran ini akan menimbulkan bahaya yang akan merosakkan keimanan serta akhlak dan kestabilan pemikiran seseorang individu dan masyarakat. Oleh itu, Islam telah mengajar umatnya agar seimbangkan kesejahteraan antara dunia dan akhirat. Seterusnya, kemiskinan menurut perspektif ekonomi terbahagi kepada dua bahagian iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah di mana seseorang individu atau isi rumah tidak mampu memenuhi keperluan asas untuk menikmati kesejahteraan hidup yang minimum dan ia telah ditentukan mengikut pendapatan garis kemiskinan. Manakala, kemiskinan relatif pula adalah membandingkan kemiskinan dengan keadaan kedudukan taraf hidup secara keseluruhannya dan ia telah ditentukan dengan membandingkan purata pendapatan antara pelbagai kumpulan penduduk. Seterusnya, faktor kemiskinan di Malaysia antaranya ialah kos sara hidup tinggi yang mana lambakan penduduk yang ramai di kawasan bandar telah menyebabkan peningkatan kos sara hidup yang tinggi serta pengurangan keupayaan penduduk dalam memperolehi keperluan asas. Selain itu, tahap pendidikan yang rendah di mana pendidikan bukan lagi menjadi keutamaan bagi golongan ini kerana keperluan makanan dan tempat tinggal lebih diperlukan dan mereka terpaksa mengorbankan pendidikan untuk menyara kehidupan demi kelangsungan hidup. Seterusnya, kekurangan peluang pekerjaan juga termasuk dalam faktor kemiskinan yang mana peluang pekerjaan sekarang banyak dimonopoli oleh pekerja asing kerana gaji mereka lebih rendah berbanding gaji pekerja tempatan. Nama Siti Alia Syukrina binti Zakaria, nombor metrik 051601. Baik, kita akan masuk kepada isu kemiskinan di Malaysia. Terdapat 4 isu. Yang pertama, kemiskinan bandar, gelandangan, keciciran pendidikan dan juga peningkatan jenayah. Apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan bandar adalah dicorakkan oleh pelbagai kekurangan yang ketara di mana dimensi utamanya merangkumi perkara-perkara yang tidak kecukupan ataupun ketidakstabilan pendapatan isi rumah yang boleh menjurus kepada penggunaan yang tidak cukup. Sebagai yang kita faham, kemiskinan bandar ini gagal memperoleh barangan asas dan juga keperluan asas dan juga perumahan berkualiti rendah sehingga boleh mewujudkan penempatan secara setinggan. Siapa penghuni miskin bandar? Miskin bandar ini terbahagi kepada dua iaitu miskin mutlak iaitu ketidakbolehan untuk mendapat keperluan minuman asas untuk kehidupan seorang insan mengikut suatu piawan dan juga yang kedua miskin relatif. Miskin relatif ini dia mempunyai sumber pendapatan yang sangat terhad menyebabkan mereka kurang untuk melibatkan diri dalam masyarakat. Seperti contoh, seorang keluarga ataupun masyarakat itu mempunyai gaji yang tidak cukup dengan isi tanggungan yang ditanggung. Punca kewujudan miskin bandar ini yang pertama, pendapatan yang tidak mencukupi dan juga memberi kesan kepada pemakanan yang kurang kepada anak-anak. Yang kedua, pemilikan aset yang tidak stabil termasuk aset pendidikan, aset rumah untuk keluarga dan juga komuniti. Dan yang ketiga, migrasi daripada luar bandar kepada bandar. Migrasi dari luar bandar ini ke bandar ini bermaksud apabila seseorang individu ataupun masyarakat dari luar bandar berhijrah ke bandar kerana mereka merasakan bahawasanya di bandar terdapat peluang pekerjaan yang lebih cerah. Dan apabila mereka bekerja di bandar, gaji yang diterima itu adalah tidak setimbal dengan kos sara hidup di bandar yang lebih tinggi dan hal itulah akan terwujudnya miskin bandar.
Isu yang kedua iaitu isu gelandangan. Gelandangan ini adalah mereka yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang sesuai dengan masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kemiskinan yang dialami oleh golongan gelandangan juga boleh berkait rapat dengan tiada pekerjaan maupun hilang hak pekerjaan. Jadi, keadaan ekonomi dan sosial yang teruk di negara-negara berkenaan mempunyai pendapatan rendah di belenggu kemiskinan dan juga kekurangan pekerjaan. Isu yang ketiga adalah isu keciciran pendidikan. Jadi, apakah hubungan antara kemiskinan dan juga pendidikan? Pendidikan ibu bapa yang rendah ini cenderung menyebabkan pencapaian pendidikan turut rendah dalam kalangan anak mereka dan kesan insiden kemiskinan akan mewujudkan persekitaran yang tidak menggalakkan pembelajaran dan seterusnya akan berlakulah miskin bandar yang disebabkan oleh keciciran pendidikan. Dan isu keempat dalam kemiskinan di Malaysia adalah peningkatan jenayah. Isu ekonomi yang merosot atau isu kemiskinan yang ketara dalam kalangan keluarga ini boleh mendorong kepada peningkatan jenayah yang tinggi dan ini terbukti dengan kenyataan dari individu-individu yang ditempatkan di sekolah juvana dan juga pusat pemulihan akhlak. Dan golongan yang terlibat dengan gejala sosial ini adalah di kalangan remaja yang berusia 18 tahun sehingga 20 tahun. Secara refleksi daripada isu kemiskinan ini, perlu pentingnya peranan zakat dan juga peranan kerajaan dalam membantu golongan asnaf ataupun golongan-golongan yang tidak mempunyai penempatan ataupun yang berada di setinggan untuk membantu mereka mencari rumah ataupun tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan mereka di bandar. Nama Nurzatul Aqilah binti Zulkifli, nombor matrik 050214. Ini saya akan menyambung pembentangan slide iaitu cara membasmi kemiskinan. Dari segi pihak kerajaan iaitu mewujudkan satu rancangan baru iaitu DEB, Dasar Ekonomi Baharu yang mana memodenkan kehidupan rakyat dari segi luar bandar atau bandar dengan menyediakan kemudahan kepada orang miskin. Selain itu juga, program berorientasikan perniagaan dan keusahawan di Malaysia, contohnya AIM iaitu program pembiayaan kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia yang mana memberikan pinjaman kepada golongan miskin dengan syarat pinjaman mudah dan berpatutan bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang dapat menjana pendapatan mereka. Selain itu juga, program AIM juga dapat meningkatkan taraf ekonomi di Malaysia. Seterusnya, program Satu Azam ini lebih berteraskan kepada konsep keusahawanan sosial dan pendekatan kebajikan produktif yang bertujuan mengoptimumkan potensi individu berteraskan bidang kemahiran atau minat masing-masing. Selain itu juga, Tekun Nasional telah membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa dengan menjadikan institusi tersebut sebagai sebuah institusi pembangunan usahawan strategik dan tidak hanya menyediakan peluang-peluang perniagaan serta peluang-peluang menjana pendapatan, pembiayaan modal perniagaan, khidmat bimbingan dan sokongan serta jaringan usahawanan. Okey, YAPIM pula ialah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau dikenali YAPIM, iaitu dipertanggungjawabkan untuk membangunkan agenda sosio-ekonomi masyarakat Islam melalui pendekatan pembangunan ekonomi Islam. Tujuan penubuhan YAPIM ini adalah untuk membangunkan ekonomi umat Islam dan YAPIM juga menemui satu formula ataupun kaedah menjana perniagaan yang mampu bagi YAPIM di samping menyumbang sosioekonomi umat Islam di Malaysia. Di samping itu juga, pembasmian kemiskinan menurut cara Islam iaitu terbahagi kepada dua. Dari segi perseorangan iaitu bekerja sendiri. Di dalam Islam menggalakkan setiap keluarga untuk mencari pekerjaan untuk menyara keluarga atau diri sendiri dan Islam juga tidak mengajar untuk orang ramai untuk meminta atau malas untuk bekerja. Sedekah pula dapat membantu untuk meredakan tekanan kemiskinan di dalam masyarakat. Selain itu juga, pembasmian kemiskinan oleh negara iaitu dari segi zakat.
Zakat ini adalah satu rukun Islam yang bermaksud memindahkan milik harta tertentu kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dapat memberi kepada orang miskin untuk mendapatkan pendapatan mereka. Secara kesimpulannya, bagi setiap negara perlu memainkan peranan penting dalam membasmi kemiskinan supaya tidak timbul rakyat Malaysia yang ketinggalan dari segi pendidikan, dari segi pendapatan yang kurang. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam membasmi kemiskinan di negara kita sekarang.